Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Seperti biasa bersama saya Iqbal Yusof untuk koresponden TVS di mana kita akan mendapatkan laporan semasa dari luar negara. Dan semestinya bersama saya tidak lain tidak bukan adalah saudara Alfian Zaini yang kini berada di Amerika Syarikat. Apa khabar Encik Alfian di sana? Alhamdulillah sihat. Apa khabar Iqbal? Saya pun sihat, Alhamdulillah Encik Alfian. Jadi Encik Alfian, kita teruskan dengan perbincangan kita pada episod kali ini. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden meraihkan dos ke-50 juta vaksin COVID-19 sejak dirinya mengangkat sumpah sebagai Presiden di White House. Ia juga susulan menjelang pertemuan dengan Gabenor Negara bagi mempercepatkan pengedaran vaksin ke kawasan yang lebih jauh. Jadi seperti biasa, bagi berkongsi kepada kita dan penonton-penonton di luar sana perinciannya dari Amerika Syarikat, kita persilakan Encik Alfian Zaini. Terima kasih Iqbal. Jumaat lalu, Presiden Amerika Syarikat Joe Biden mengumumkan pencapaian 50 juta pemvaksinan COVID-19 kepada rakyat semenjak beliau mengangkat sumpah sebagai Presiden Januari lalu. Ini menandakan bahawa beliau sudah pun mencapai 50% daripada penunaian janji beliau untuk mendapatkan sebanyak 100 juta dos vaksin kepada rakyat dalam masa 100 hari pertama beliau memegang jawatan tersebut. Amerika Syarikat kini telah pun memberikan sejumlah lebih 66.5 juta dos vaksin dan vaksin jenis yang ketiga selepas Pfizer dan Moderna iaitu Johnson & Johnson bakal menyusul seawal minggu ini sekiranya pihak pentadbiran ubat-ubatan persekutuan meluluskannya untuk penggunaan kecemasan. Kaji selidik yang terbaru melaporkan bahawa 55% di kalangan dewasa sudah pun ataupun mahu mendapatkan vaksin secepat mungkin. Ini menunjukkan peningkatan yang berterusan di dalam tahap keyakinan masyarakat di Amerika Syarikat di mana ia berada di paras 47% pada Januari dan 34% pada Disember lalu. Walau bagaimanapun, pihak pakar masih lagi dalam keadaan berjaga-jaga. Penurunan mendadak dari segi kes dalam beberapa minggu ini kini sudah pun menunjukkan corak yang mendatar. Bermakna ia tidak lagi menurun ataupun menaik buat masa ini. Ini agak membimbangkan kerana gelombang kenaikan mendadak yang keempat masih lagi berkemungkinan berlaku, terutama sekali di kala ketularan varian baru coronavirus dan sekatan-sekatan mula dilonggarkan oleh pihak berkuasa tempatan. Baik, itu tadi berhubung vaksin. Untuk pengedaran vaksin berjalan lancar, sudah tentu faktor cuaca memainkan peranan, Encik Alfian. Kerana seperti yang kita bincangkan pada episod minggu lepas, puluhan rakyat telah meninggal dunia akibat cuaca yang amat sejuk. Jadi pada ketika ini, adakah keadaan di sana menunjukkan tanda reda ataupun berkekalan teruk ke macam mana, Encik Alfian? Ya Iqbal, seperti yang kita jangkakan pada minggu lepas, beberapa hari kebelakangan ini menyaksikan suhu yang lebih panas tercatat dan salji juga telah mula reda. Walau bagaimanapun, wilayah-wilayah selatan yang sama dilanda ribut salji yang teruk pada minggu lalu kini berhadapan pula dengan ancaman hujan lebat sebanyak purata 4 hingga 6 inci pada minggu ini. Menurut pakar meteorologi, ini mendatangkan risiko banjir yang tinggi kerana kelembapan pada tanah masih lagi tinggi tepu dengan cairan salji dan tidak dapat menampung penyerapan hujan lebat yang mendatang. Beberapa buah tasik dan sungai di wilayah tengah selatan kini menampakkan kenaikan paras akibat cairan salji dan dikhawatiri akan melimpah serta menyebabkan kebanjiran akibat hujan lebat. Hujan ribut termasuklah hujan batu juga dilaporkan berkemungkinan berlaku di beberapa kawasan di wilayah-wilayah selatan seperti bahagian timur laut Texas, selatan Arkansas dan utara Louisiana. Wow, itulah dia tadi perkongsian dari Encik Alfian Zaini berhubung keadaannya di sana tatkala pandemik masih membelenggu dunia. Jadi kepada penonton di luar sana, kita akan berehat seketika. Kita kembali selepas ini.
Kita masih lagi bersama Encik Alfian Zaini dan sebentar tadi kita bercakap mengenai vaksin, situasi COVID-19 serta keadaan cuaca di Amerika Syarikat. Jadi untuk topik seterusnya, Presiden Joe Biden dikatakan telah mengarahkan tindakan ketenteraan pertama di bawah pentadbirannya. Sasaran kali ini adalah terhadap fasiliti kemudahan yang didakwa Pentagon sebagai milik militer yang disokong Iran. Serangan udara tentera ini juga dianggap berpotensi menurunkan risiko ketegangan. Jadi apakah komen Encik Alfian berhubung perkara ini? Adakah serangan ini seolah menghantar mesej jelas berhubung polisi Biden terhadap militan susulan serangan roket ke atas kepentingan Amerika di Iraq 15 Februari lalu? Terima kasih, Iqbal. Serangan udara di Syria tersebut menyasarkan suatu kawasan yang dipercayai dikuasai oleh dua pihak militan yang disokong oleh kerajaan Iran. Ia merupakan serangan balas ke atas pihak yang sama mengaku bertanggungjawab ke atas serangan anggota perikatan di wilayah Kurdistan Iran berdekatan lapangan terbang antarabangsa Erbil pada 15 Februari lalu yang telah menyebabkan kematian seorang kontraktor awam dan mencederakan 9 lagi mangsa yang merupakan rakyat Amerika Syarikat. Pendapat peribadi saya, ini mungkin salah satu langkah keseimbangan politik Presiden Biden apabila komuniti politik negara memberikan reaksi yang bercampur aduk ke atas keputusan beliau untuk melaksanakan serangan ini tanpa kelulusan Kongres, walaupun White House mengatakan ianya tidak melanggar mana-mana perlembagaan negara atau mana-mana piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Tindakan beliau ini dikecam oleh setengah pihak Demokrat dan setengah pihak Republican pula menganggap ianya sebagai sesuatu yang wajar untuk melindungi keselamatan rakyat Amerika Syarikat di luar negara, terutama sekali di Timur Tengah. Walaupun tindakan serangan balas ini sudah tentu akan merumitkan lagi perundingan program nuklear Iran di antara Washington dan Tehran yang sedang berlangsung. Baik, juga menyentuh mengenai hubungan antara negara. Pengarah Perisikan Kebangsaan Amerika Syarikat dijangka mengeluarkan laporan pembunuhan kejam wartawan Jamal Khashoggi pada Oktober 2018. Difahamkan ia turut mengandungi bukti yang mengaitkan putera Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman dalam kes terbabit. Kandungan laporan berdasarkan sumber agensi perisikan pusat, CIA dan agensi perisikan lain dipercayai mengaitkannya sebagai dalang yang mengarahkan pembunuhan wartawan Khashoggi di Konsulat Arab Saudi dekat Istanbul. Bagaimanapun, putera Muhammad dengan tegas menafikan pembabitannya dalam kes pembunuhan itu walaupun beberapa pembantu peribadinya didapati ada kaitan dengan jenayah berkenaan. Malah sebelum ini, bekas Presiden Donald Trump turut mengelak daripada mendedahkan secara terbuka atau menamakan putera Muhammad terbabit dalam kes terbabit susulan berhasrat memperkukuh hubungan diplomatik dengan Riyadh. Bagaimanapun, kes mula mendapat perhatian selepas Presiden Joe Biden menyuarakan hasrat menyusun semula hubungan Amerika dengan negara Asia Barat sekaligus mengembalikan prinsip hak asasi manusia dalam dasar kerajaan. Malah Biden juga telah mengadakan perbualan telefon buat pertama kali dengan Raja Arab Saudi Raja Salman selepas bergelar Presiden sejak 5 minggu lalu. Kedua-dua menekankan jalinan keselamatan antara kedua-dua negara selain komitmen Amerika untuk membantu Arab Saudi mempertahankan wilayahnya daripada serangan kumpulan disokong Iran. Jadi sejauh mana Encik Alfian melihat kepentingan tindakan Biden ini? Kerumitan perhubungan Amerika Syarikat dan Arab Saudi adalah sesuatu yang harus dikendalikan dengan penuh hati-hati oleh Presiden Joe Biden. Dari satu sudut, Arab Saudi merupakan salah satu sekutu utama Amerika Syarikat dalam menangani pertelingkahan di Timur Tengah, terutama sekali membendung kemarahan kuasa Iran di rantau tersebut. Arab Saudi juga merupakan pelanggan terbesar Amerika Syarikat dari segi pengimportan senjata yang dikeluarkan oleh negara. Walau bagaimanapun, di perspektif yang bertentangan, Arab Saudi juga mendapat kritikan yang hebat dari kalangan komuniti politik Washington kerana penindasannya ke atas pihak-pihak yang mengecam kerajaan, termasuklah wartawan serta aktivis dan perlibatannya di dalam persengketaan di Yaman yang kini berhadapan dengan krisis kemanusiaan sejagat yang paling teruk. Menyusul pengumuman penerbitan laporan perisikan tersebut dan perbualan antara Presiden Biden serta Raja Salman, Amerika Syarikat telah mengeluarkan satu polisi yang dinamakan Khashoggi Ban, di mana ia merupakan sekatan visa
ke atas mana-mana individu yang dipercayai terlibat secara langsung dengan kerajaan-kerajaan asing dalam aktiviti-aktiviti penindasan yang serius ke atas golongan-golongan yang mengecam kerajaan-kerajaan tersebut dari dalam atau luar negara. Setakat ini seramai 76 rakyat Arab Saudi telah dikenal pasti dalam pengharaman visa ini. Dan Washington mengumumkan bahawa ianya tidak akan bertolak ansur ke atas individu-individu yang terlibat di dalam pengancaman dan penindasan para aktivis, wartawan dan penentang-penentang dasar kerajaan mereka. Baik, itulah dia tadi perkongsian daripada Encik Alfian Zaini yang melaporkan kepada kita terus daripada Amerika Syarikat. Jadi kepada penonton di luar sana, terima kasih juga saya ucapkan. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Apakah topik yang akan dibincangkan pada minggu depan? Sama-sama kita nantikan dalam Koresponden TBS. Jadi saya Iqbal Yusof. Assalamualaikum dan salam sejahtera.